Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para penonton tvsufi.com pada malam ini. Terima kasih kepada anda semua kerana memilih kami sebagai siaran anda pada masa ini. Pada masa yang sama, saya juga ingin tekankan kepada para penonton kita pada malam ini, kami juga meraihkan pandangan, pendapat ataupun idea daripada tuan-puan, para penonton. Jadi bolehlah bersama dengan kami melalui media sosial ataupun platform media sosial kami, Facebook tvsufi.com, IG, Instagram tvsufi.com, YouTube tvsufi.com dan Twitter @tvsufi, SUFIC. Dan tak ketinggalan juga website kami, tvsufi.com. Jadi pada malam ini, alhamdulillah bersama dengan tvsufi.com kami bawakan kepada anda tetamu jemputan yang saya kira semua telah tengok posternya, semua menantikan kupasan berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini, ruginya kalau tak selawat. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin persilakan terlebih dahulu tetamu jemputan kita pada malam ini, Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Terima kasih kepada Al-Fadhil Moderator dan kepada pihak TV Sufi dan juga PMT yang terlibat sama pada malam ini. Saya pun diberi peluang dengan ini untuk mengenali TV Sufi ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua dan melihat kepada kita sama-sama untuk melakukan perbincangan dengan kadar yang mampu, insya-Allah, di atas tajuk yang disediakan oleh pihak TV Sufi, insya-Allah. Terima kasih. Macam mana Datuk? Sihat ke Datuk? Alhamdulillah. Kalau boleh ta'aruf sikit saya dengan Fadilatul Syekh moderator ni. Baik, Datuk, kita ta'aruf ni saya jadi berbesar hatilah atas pelawaan tu. Nama saya kalau Datuk tengok di skrin tu, Rara, tu nama manjanya lah. Mungkin saya ambil kira tiru Datuk. Ringkasnya Dr. Mazhar. Begitu. Jadi nama saya Hasrah Hakimi. Kali kami bersiaran di Gombak, Selangor. Masya-Allah. Begitu. Datuk, saya tengok sebelum kita mulakanlah kepada tajuk kita ni, nak tanya sikit berkenaan dengan COVID di Perlis, Datuk. Saya tengok maintain kosong. Macam mana tu, Datuk? Alhamdulillah, kita ada hari yang kita kosong, ada hari yang 1, 2. Walaupun semasa kita hari raya hari itu dia sebenarnya banyak kesan daripada hari raya yang lepas. Di Perlis hari raya yang lepas kita satu-satunya negeri yang membenarkan solat hari raya sepenuhnya. Ya, maksudnya kita tidak buat di masjid, kita buat di tanah lapang dan kita tidak hadkan. Kita hanya kata berdasarkan keluasan tanah lapang berkenaan. Biasanya tanah lapang tu dekat dengan masjid lah. So tempat yang terbuka. Saya bimbang juga masa awal kerana takut ada kes nanti orang kata pandai sangat nak buat kan. Tapi alhamdulillah tidak ada kes solat hari raya di Perlis ini sebagai kluster. Tapi yang ada juga peningkatan selepas itu kerana ada orang rentas negeri dan seumpamanya. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, Perlis daripada awal memang sedikit dan kadang-kadang kosong, ada tak ada langsung, ada beberapa hari langsung tak ada. Dan sekarang pun kekal sebagai yang amat sedikit lah jumlahnya. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Datuk, sedikit penerangan berkenaan negeri Perlis kita. Jadi sebab itulah Datuk, masa mula-mula kami approach Jabatan Mufti Perlis berkenaan dengan tajuk ini, dari pihak kami menjalankan satu kempen iaitu House of Light, #Daily Selawat. Satu kempen yang menggalak masyarakat untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kalau kita tengok negara kita diuji dengan musibah COVID-19 ini, di samping kita berusaha secara vaksinnya, penjarakan sosialnya, pakai mask dan sebagainya, tidak kita lupakan juga penjarakan ataupun tidak kita lupa juga
amalan untuk berselawat itu sendiri. Begitu Datuk. Jadi saya kira saya tak nak ambil masa yang panjang. Saya teruskan kepada soalan yang pertama untuk Datuk. Sebagaimana kalau kita perhatikan dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mafhumnya sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penuh penghormatan. Jadi Datuk, berdasarkan ayat ini, bagaimana malaikat Allah dan manusia itu sendiri berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon komentar Datuk. Terima kasih pada saudara Rara kita. Saya panggil Rara lah kan, sama dengan Mazhar. Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Kita tahu Allah dalam Al-Quran banyak ayat, terdapat ayat yang Allah telah berselawat kepada Nabi. Juga Allah berselawat kepada orang yang beriman. Allah juga berselawat kepada orang-orang yang mempunyai kebaikan-kebaikan yang tertentu. Kalau kita lihat dalam surah Ahzab juga, Allah menyatakan wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang telah berselawat kepada kamu dan juga malaikatnya untuk mengeluarkan kamu daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dan kita tengok apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Al-Baqarah, Allah menceritakan tentang orang-orang yang sabar, yang menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpa kepada mereka musibah, Allah menyatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang daripada Tuhan mereka selawat dan rahmah. Jadi perkataan selawat Allah Subhanahu wa taala yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jal merujuk kepada Allah memuji ataupun Allah memuji pihak yang mana Allah berselawat kepadanya, atau sebahagian para ulama menyatakan bermaksud Allah memberkati pihak yang mana Allah berselawat kepadanya. Kerana mustahil, walaupun kerana asal perkataan selawat itu, salat itu bermaksud doa, dan mustahil Allah berdoa kerana Allah adalah zat yang kita semua berdoa kepadanya. Adapun malaikat, apabila malaikat berselawat, bererti malaikat berdoa kepada Nabi SAW, yakni memohon kebaikan untuk Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita apabila disuruh untuk berselawat, bererti kita melakukan hal yang sama. Kita berselawat, yakni kita memohon kebaikan untuk Nabi. Cuma kita perlu tahu bahawasanya Nabi SAW hakikatnya tidak memerlukan doa kita. Kerana Nabi itu sedia dirahmati, diberkati, dilimpahi dengan segala kurnia di sisi Allah. Tetapi selawat kita kepada Nabi ialah tanda bahawasanya kita itu menghargai Nabi SAW, membesarkan Nabi SAW. Saya nak fahamkan hal ini dalam kehidupan kita. Kita ini kalau ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, orang bagi satu benda yang berharga, kita akan ingat kepada orang tu. Tambah kata kita ni tak ada apa, satu orang tu bagi rumah, bagi kereta, bagi pekerjaan, sehingga kita boleh membesarkan anak dan seumpama. Kalau ada orang buat begitu kat kita, kita ingat kat orang tu, dan kita akan selalu sebut kebaikan orang itu. Padahal yang dia beri pada kita itu dunia. Ibu bapa kita, yang hakikatnya menciptakan kita ialah Allah, tapi Allah jadikan sebab musabab wujudan manusia datang melalui ibu bapanya. Allah menyuruh kita untuk berterima kasih kepada kedua ibu bapa kita. Washkur li wa li walidayk, kan, bersyukur pada aku dan kepada kedua ibu bapa kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajar kesantunan ini. Apabila kita mengenangkan insan yang benar-benar berjasa kepada kita, lebih daripada ibu bapa kita,
yang membawa makna yang paling besar, iaitu membawa agama dalam kehidupan kita. Agama itu lebih kita perlu daripada makan, minum dan segala-galanya. Maka menyebut insan itu ialah tanda kita manusia yang tahu mengenang budi. Tanda bukan saja tahu mengenang budi, bererti kita menghargai apa yang dibawa, iaitu agama Islam yang dibawa kepada kita. Maka kita berselawat kepadanya dengan penuh perasaan sebagai tanda terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas apa yang baginda bawa di dalam kehidupan kita. Itu makna apabila kita berselawat pada baginda, bukan sekadar memang kita berdoa pada baginda. Baginda itu kalaupun kita tidak berdoa kepadanya sudah berada pada makam yang tinggi di sisi Tuhan. Tetapi tanda ingatan kerana kita ahadukum hatta aku. Betul ya? Datuk? Putus kah? Ya, terputus Datuk. Anda kisah kalau begitu ente kena appear dua-dua kita sebelah menyebelah lah kalau macam tu. Ya. Boleh teruskan. Terputus. Jadi di mana terputus untuk anda sambung semula? Lebih kurang dalam hampir 2 minit Datuk. Ya, pada ayat apa yang kita ingat yang last? Allah Akbar. Dan anda menyebut tentang, anda telah huraikan tentang maksud Allah berselawat, kan? Okey, yang tu okey tadi Datuk. Dah, itu tak putus. Itu tak putus. Anda sebut tentang maksud malaikat berselawat. Yang selepas itu Datuk. Yang selepas itu anda sebut bahawasanya apa maksud apabila kita berselawat kepada Nabi. Sama maksud kita berdoa kepada Allah untuk Nabi. Tapi kita hendaklah memahami bahawasanya bukan kerana Nabi itu terlalu memerlukan doa kita. Sebaliknya kitalah yang memerlukan selawat itu untuk kerahmatan diri kita sendiri. Kerana Nabi itu ialah sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Apabila berselawat kepada Nabi berarti kita mengingati nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, iaitu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi nikmat yang besar di dalam hidup sentiasa akan kita ingat. Sentiasa akan kita sebut. Kalau ada orang berjasa besar kepada kita, kalau segala yang kita ada milik adalah pemberian dia, setiap sudut yang kita lihat, kita akan mengingatinya. Kalau orang yang cinta isterinya, kemudian isterinya meninggal, setiap sudut yang ditinggalkan oleh isterinya, dia akan mengingatinya. Bagaimana dengan Nabi SAW? Dia merupakan segala-galanya dalam hidup kita.
Tidak ada makna kehadiran kita di dunia ini jika tidak dengan hidayah yang dibawa oleh Nabi SAW. Ia benar, ia daripada Allah, tetapi ia adalah melambang kepada penghargaan kita kepada nikmat Allah yang mengutuskan nikmat itu melalui seorang insan yang ditabalkan menjadi Rasul. Maka mengingati Rasulullah, Allah jadikan bagaimana cara untuk mengingati Rasulullah itu. Bukan sekadar sebut Muhammad, Muhammad, tapi Allah suruh kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita berselawat kepadanya, tanda kita ingat kepadanya. Orang-orang yang berselawat banyak tetapi dia dry, dia jaf, Arab kata, dia kontang daripada memahami atau menghayati makna kenapa ia berselawat kepada Nabi. Ia adalah pelambangan syukur kita kepada Allah dan berterima kasih kita kepada Nabi yang telah berkorban dan membawa agama. Maka kita mengingati baginda. Cara kita mengingatinya dengan kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia sentiasa ada. Bahawa Nabi, kalau para sahabat, ia melihat Nabi dan mereka berjumpa dengan Nabi. Allah menghubungkan lagi kita dengan Nabi-Nya. Walaupun kita sudah tidak dapat melihat baginda, tapi Allah menjadikan selawat adalah penghubung antara kita dengan Nabi. Apabila kita berselawat kepada Nabi SAW, Allah berselawat kepada kita. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyra. Siapa berselawat kepada aku sekali, Allah berselawat untuknya 10 kali. Kan? Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dan kita pada hari ini hari Jumaat, Nabi SAW kata, wasallu alayya fa'aksiru as-salata alayya fa'aksiru alayya min as-salati fa inna salatakum ma'rudatan alayhi. Maka banyakkanlah ke atas aku salawat fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kerana selawat kamu itu akan dibentangkan kepadaku. Yani Nabi tahu kita berselawat kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kayfa tu'aradu salatuna alayka wa qad aramt. Macam mana dibentangkan kepadamu sedangkan kau telah yakni balit, yakni kau telah habis, dah dipupus di dalam kubur. Nabi kata, innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan, innallaha haramkan bumi untuk memakan jasad para anbiya. Jadi maksudnya hubungan kita dengan Nabi ini, di samping hubungan syariat yang kita ikut, still kita terasa kita berhubung dengan Nabi apabila kita menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Datuk. Saya tertarik dengan apa yang Datuk sebutkan tadi. Maksudnya selain kita berselawat, kita cuba upgrade daripada selawat dry yang Datuk sebut tadi. Maksudnya selawat bukan sekadar selawat, tapi maksudnya selawat itu dengan kita menghadirkan rasa ataupun zauq terhadap lafaz selawat itu sendiri. Saya kira satu pemahaman yang baru, Datuk. Terima kasih. Jadi kita teruskan dengan soalan yang kedua. Bila Datuk ceritakan tentang beberapa kelebihan selawat sebentar tadi, jadi Datuk, apa kaitan selawat ini dengan kerahmatan, dengan kesembuhan, dengan keberkatan dan seumpamanya yang dapat para masyarakat ni relatekan dengan kehidupan dia, Datuk? Terima kasih. Macam yang saya sebut tadi, kita ni perlukan kita berhubung dengan Allah, of course. Itu adalah Tuhan yang kita berhubung, berdoa kepadanya. Tapi manusia ini Allah jadikan dia ada satu, ini disebut oleh Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi dalam Al-Kamil tentang manusia ini, dia ada satu perkara, iaitu dia ingin sesuatu yang dapat dia berinteraksi langsung dengan hal itu. Maka Allah jadikan untuk kita, umpamanya kita ada Kaabah. Kita tidak menyembah Kaabah,
Tetapi something yang tangible, manusia ingin touch, dia disentuh Kaabah. Bukan di situ Allah dan dia bukan Allah. Tapi manusia akan rasa perasaannya bahawa ia memujuk dalaman dirinya. Rasulullah SAW adalah penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita berhubung dengan Rasulullah itu dia tidak kekal kerana dia mati. Dia tidak, itu yang disebut oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan ianya tidak mati. Sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Muhammad itu telah mati dalam arti kata mati sebagaimana manusia mati, tetapi dia hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seperti hadis yang mana kita baca tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kita yang tidak sempat berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang tak sempat berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ingin berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sebut tadi, Allah jadikan selawat. Maka pada selawat itu ada banyak kerahmatan dan kebaikan untuk kehidupan. Rahmat yang terbesar ialah ia menguatkan imannya dan supaya dia merasai bahawasanya insan yang dia sebut di dalam syahadahnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, insan itu dia masih berhubung dengannya. Bukan seolah-olah orang yang telah mati dan telah meninggalkan kita sekadar mewarisi apa yang ia ajar. Tapi pada sudut spiritualnya, every Muslim, setiap Muslim terasa masih berhubung dengan Nabi SAW melalui, khususnya melalui selawat ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga, Nabi SAW kata, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi kata, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kamu jadikan rumah kamu kubur. Wala taj'alu qabri 'ida, jangan kamu jadikan kuburku tempat perayaan. Jadi satu upacara kegembiraan pula duduk di kubur itu. Nabi tak bagi macam tu. Bukan perayaan kita ziarah kubur Nabi, ialah tak apa, tapi ia bukan tempat perayaan. Kemudian Nabi kata, wasallu alayya, berselawatlah kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, kerana salawat kamu itu sampai kepadaku di mana kamu berada. Orang, maksudnya orang sekalipun, bukan orang Arab, orang Cina ke, orang India ke, orang putih ke, di mana ke, dia ada di Afrika ke, di hutan Amazon ke, kalau dia Muslim, still terasa dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan dirinya. Jadi ini adalah menjadikan hubungan yang terbesar, iaitu rahmat Allah Azza wa Jalla kepadanya. Di samping fadilat-fadilat selawat yang ada, yang berbagai-bagai yang disebut di dalam hadis, yang disebut oleh sebahagian fadilat itu mungkin orang istimbat saja ataupun orang buat kesimpulan, sebahagiannya disebut di dalam hadis, umpamanya hadis Ubay bin Ka'ab, yang mungkin nanti kalau ada ruang kita mungkin menyebut hadis Ubay itu, insya-Allah. Ya. Dengar tak? Dengar Datuk. Saya rasa boleh, sebab saya pun tengah khusyuk tadi dengar. Mungkin Datuk boleh sambung terus dengan hadis yang Datuk sebut Ubay bin Ka'ab itu. Ya, hadis Ubay bin Ka'ab ialah hadis yang ana rasa kebanyakan kita dah membaca hadis Ubay ini, dan kita pun tahu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, di mana Ubay dia bertanya Nabi sallallahu, dia berkata, ya Rasulullah, inni uksiru as-salata alaika, wahai Rasulullah, aku telah membanyakkan doa kepada Rasulullah, yakni aku banyakkan selawat kepada Nabi. Fakam aj'alu laka min salati, berapa kadar untuk aku jadikan untukmu daripada salatku, yakni daripada doaku. Maksudnya kita nak kena baca hadis ni, nak kena jelas sikit, kalau tidak nanti orang salah faham. Hadis ni maksudnya
biasanya setiap orang ni dia ada waktu yang dia peruntukkan untuk dia fokus untuk dia berdoa. Let's say lah macam mungkin kita akan pukul 4 sampai pukul 5 sampai pukul 6 tu tempat masa kita berdoa lah pagi kan, macam tu lah kan. Mungkin jadi masa tu kita akan doa macam-macam. Jadi Ubay tanya Nabi SAW berapa kadar dia doa pada Nabi, dia selawat pada Nabi, tapi berapa kadar untuk dia doa pada Nabi SAW, yang ni berselawat kepada Nabi SAW. Nabi SAW kata masih, yakni ikutlah berapa banyak yang engkau mau. Lepas tu dia kata ar-rubu'a 1/4. Yakni kalau dia doa 2 jam, maksudnya setengah jam tu dia selawat pada Nabi. Nabi kata masih fa in zitta fa huwa khairul lak. Apa yang kau kendaki terpulang, maksudnya kalau engkau tambah maka itu lebih baik untukmu. Kemudian dia kata an-nisfa, yakni an-nisf, yakni separuh, yakni kalau 2 jam ambil sejam untuk selawat. Nabi kata masyi fa in zitta fa huwa khairul lak. Ialah terpulang kata Nabi, tapi jika engkau tambah ia lebih baik. Jadi dia kata as-sulusain. Kalau macam tu 2/3 lah. Nabi kata sama masyi fa in zitta fa huwa khairul lak. Jika kau tambah ia lebih baik, terpulang. Kalau kau tambah maka ia lebih baik. Lepas tu Ubay kata aj'alu laka salati kullaha, aku jadikan untukmu semua tempoh doa aku tu selawat kepadamu, yakni kepada Nabi SAW. Nabi kata idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambuk. Kalau demikian itu tukfa hammaka, yakni tukfa anta hammak, dengan itu maka akan dicukupkan, maksudnya ditutupi, dilangsaikan duka citamu, kebimbanganmu, wa yughfaru laka dzambuka, dan diampunkan dosamu. Itu begitu besar kurniaan di atas fadilat berselawat kepada Nabi SAW. Jadi ini adalah merupakan kelebihan yang mana yang sabit daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam sunannya, dan diriwayatkan oleh rawi-rawi yang lain. Ya, ini adalah merupakan kelebihan yang kita patut sepatutnya tidak terlepas lah. Ramai orang bincang macam-macam tentang selawat ni. Yang penting saya ingat kita berselawat. Kita lepas tengah malam ke, kita duduk bersendirian ke, kita bawa kereta, kita kira setiap orang dia boleh ilzamkan diri dia dengan berapa banyak selawat untuk Nabi. Lebih banyak lebih baik. Tapi mungkinlah kita ni zaman sibuk. Mungkin kita kata insya-Allah kita sehari nak istighfar katalah 700 kali ataupun 1000 kali. Kemudian kita buat peruntukan untuk diri kita nak selawat 300-400 kali. Kemudian kita mungkin kita zikir-zikir yang lain. Itu terpulang kepada diri kita, tidak ada pengkhususan jumlah yang disebut di dalam nas. Tetapi seseorang mendisiplinkan dirinya. Ubay bin Ka'ab, dia kata dia banyakkan inni ukthiru as-salata alaik. Jadi aku telah membanyakkan selawat pada Nabi. Jadi dia minta Nabi berapa banyak patut. Mula-mula dia cadang 1/4, setengah, 2/3. Kemudian akhirnya dia kata tak apalah, buat semualah. Ingat pada sahabat ni, Nabi itu ada depan mereka. Tapi betapa mereka memahami besarnya makna innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Sehingga para ulama menyebut Allah biasanya selalunya apabila Allah Subhanahu wa taala okey ke? Ada bising saya. Okey. Jelas tu. Okey. So, biasa kita tengok dalam ayat surah Al-Ahzab tu Allah dia mulakan dengan zatnya yang maha agung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Okay. Allah kata Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Dia mulakan dengan diri dia dan ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslim. Kemudian dia suruh kita. So maksudnya Allah kata aku sendiri berselawat pada Nabi. Of course makna selawat Allah tu tak sama dengan kita.
Tapi maksudnya ini adalah besarnya ganjaran ataupun kedudukan selawat ini di dalam agama. Okey, Datuk, terima kasih atas pencerahan itu tadi. Mungkin para penonton ataupun diri saya sendirilah, kita boleh mencontohi bagaimana Ubay bin Ka'ab ni, sehingga kan Rasulullah, sebagaimana yang Datuk sebut tadi, Rasulullah dah ada depan mata tapi dia masih inginkan penjelasan sebanyak mana bilangan ataupun kuantiti untuk berselawat itu. So kalau dia relate dengan soalan seterusnya, Datuk, maksudnya kalau dengan keadaan masyarakat kita hari ni dengan agak sedikit kesibukan dan sebagainya, perbandingan antara selawat dengan amal-amalan yang lain, sebagai contoh wirid, ibadah, zikir ataupun apa-apa, macam mana fleksibelnya selawat ini untuk kita amalkan? Ya, hadis Ubay itu taklah menunjukkan Ubay langsung tak baca yang lain kan. Tapi of course mesti ada doa masa nak naik kenderaan, doa apa, kekal lah amalan-amalan itu, tetapi memperuntukkan selawat di dalam kehidupan ini dengan satu jumlah yang besar adalah sesuatu yang sangat dituntut. Dan biasanya kita tahu selawat, apabila Allah itu berselawat kepada Nabi, berarti ia dan menyuruh kita berselawat, ia suatu amalan yang besar. Dalam masa yang sama untuk itu, Nabi Allah ni dia nak bagi kita selawat tu, dia bagi tahu je fadail tu. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Nasa'i, di mana Anas mengatakan, Nabi menyebut, man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi ashru salawat. Sesiapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah selawat kepada dia 10 kali selawat. Wa hutta anhu ashru khati'at, dan dipadamkan pada dia 10 kesalahan, 10 dosa. Oh, padam dosa satu benda yang besar. Kita adalah pendosa, semua kita pendosa. Wa rufi'at lahu ashru darajat, dan diangkat untuknya 10 kedudukan. Kita ramai orang berlumba nak dapat kedudukan di jabatan, di mata orang ramai. Tapi hakikatnya kedudukan yang paling mulia ialah yang perlu kita buru, ialah kedudukan kita di sisi Allah. Kedudukan kita di sisi Allah ni, tak ada bos yang sign, tak ada siapa yang boleh tipu markah kita, KPI kita, ataupun orang hasad dia buat report yang tak betul. Allah mengetahui kedudukan setiap hambanya di sisinya. Walaupun mungkin orang cakap macam-macam tentang orang itu dan orang ini, kita tak tahu, mungkin dia di sisi Allah tinggi kedudukannya. Salah satu sebab manusia itu tinggi kedudukannya kerana ia berselawat kepada Nabi SAW. Ya. Maka dengan itu kita cuba jadikan dalam hidup kita ini, di samping amalan yang lain itu, kita jangan lupalah portion amalan berselawat kepada Rasulullah SAW. Selawat pada Nabi ini bukanlah maksudnya nak kena orang lain dengar, nak kena pegang mikrofon bagi orang dengar, barulah jadi kita berselawat kan. Selawat ni kita dengan Allah Ta'ala, Imam mengetahui ya. Orang dulu-dulu, kalau kita tengok dalam cerita P. Ramli tu, labu-labi yang meminang tu, sekejap-sekejap dia selawat, sekejap-sekejap dia selawat. Tak adalah kawan tu nak bercakap masa dia minang untuk Haji Bakhil tu, sekejap-sekejap dia selawat, sekejap-sekejap tu keselawat. Jadi bukanlah seperti itu, bukan seperti itu. Tapi kita ni, Allah Maha mengetahui keikhlasan kita, niat kita dan hubungan diri kita, dalaman kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, sebelum tu saya nak ucap. Sebelum tu saya ingat kita nanti saya rasa boleh kita kekalkan dengan sebelah menyebelah ni. Okay. Supaya saya boleh takut dia terputus, saya tak tahu putus ke tak. Ya. Okey, baik Datuk, boleh. Saya kekal di sini. Okay. Tak lupa juga saya nak ucap terima kasih kepada rakan media kita pada malam ni, Pro Media Tajdid. Malam ni, sekarang ni kita live di 2 Facebook page. Pertama di tvsufi.com dan kedua Pro Media Tajdid. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya nak sebut jugalah nama walaupun dia mungkin tak nak bagi sebut ke.
Encik Sabri ataupun Tuan Sabri, banyak dia guide kami Datuk untuk macam mana bagi majlis pada malam ni betul-betul berjalan lancar. Terima kasih. Ya. Ya. Tadi yang appear satu-satu tu saya yang cadang, tapi saya tengok tengok kadang-kadang dia line mungkin tak bagus, nanti saya kita untuk tahu ya. Line mencemburui kita Datuk. Ya. Baik Datuk, saya mungkin ni sedikit tambahan ataupun Datuk mungkin nak tambah lagi ke. Kalau kita lihat kepada keadaan kebanyakan masyarakat kita pada hari ini yang kurang ilmu ataupun kurang rajin, kurang masanya akibat kekangan pekerjaan dan sebagainya, bagaimana Doktor melihat kesesuaian selawat ni sebagai salah satu kaedah pembinaan masyarakat ataupun pembinaan insan yang ada nilai kasih sayang? Saya sebelum nak pergi ke situ, saya nak kena landing dulu supaya terbang tu dia landing dengan betul. Selawat ni ibadah, bukan kita tiba-tiba fikir kita nak selawat. Dia adalah ibadah. Maksudnya kerana ada nas Quran tadi, dan juga kerana ada petunjuk Nabi SAW bagaimana untuk kita berselawat. Dalam hadis Ka'ab bin Ujrah dan juga hadis Abu Humaid As-Sa'idi, juga riwayat Abu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lain ni riwayat, sama ada dalam Musnad Ahmad, Al-Bukhari dan juga Muslim, Musnad Ahmad dan selainnya. Sahabat, kebanyakan riwayat menunjukkan yang sama. Sahabat bertanya pada Nabi, kaifa nusalli alaika, ataupun kaifa as-salatu alaika, bagaimana kami nak selawat kepadamu, bagaimana kami nak selawat kepadamu. Jadi Nabi SAW yang ajar bagaimana kita nak berselawat kepada Nabi SAW. Dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, Nabi SAW, juga hadis Abu Mas'ud, Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Dalam sebahagian riwayat selepas yang pertama tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Dalam riwayat Abu Humaid As-Sa'idi, Nabi ajak kepada dia, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim. Ini adalah lafaz-lafaz yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Saya nak berkempen pasal zaman sekarang ni ramai orang selawat, ramai orang hantar saya selawat mana saya patut pilih kan. Saya tidak ada komen pada selawat yang lain tu. Kerana ulama kata apa saja sirah selawatlah. Tetapi tidak akan lebih baik daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Pasal ini soalan dia, bagaimana kami nak berselawat padamu? Cuba kita lihat maknanya. Nabi yang bagi tahu dia macam mana dia nak orang doa kat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata doa tu ialah, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawat kepada Muhammad, yakni doa kebaikan untuk Muhammad kepada dan kaum keluarga Muhammad seperti mana engkau telah memberikan kebaikan kepada Ibrahim dan kaum keluarga Ibrahim. Itu dia punya ukuran dia. Dan berkatilah Muhammad dan kaum keluarga Muhammad seperti mana engkau telah memberkati Ibrahim dan kaum keluarga Ibrahim. Yang ininya Nabi yang paling, Nabi yang dianggap semua orang ni, Ibrahim adalah qudwah. Walaupun dari segi afdaliyah Nabi yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW, tapi Ibrahim adalah Nabi Khalilullah, ialah kekasih Allah. Kan? Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa fa inna illa man safiha nafsah.
wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Sesiapa yang berpaling daripada agama Nabi Ibrahim, dia adalah orang yang telah membodohkan dirinya. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kami telah tabalkan dia di dunia dan di akhirat kelak ia termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Artinya selawat kita kepada Nabi, kadarnya yang kita minta Allah kurniakan kepada Nabi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu untuk kita tahu. Jadi inilah selawat kita pada Nabi. Walaupun ada lafaz-lafaz yang orang cadang yang macam lain dan macam-macam lagi, tak apalah, berbagai-bagai pendapat dalam hal itu. Tetapi dia nak tambah apa, itu satu ijtihad yang orang buat. Tetapi saya nak nukil seorang tokoh mazhab Syafi'i yang penting, iaitu Tajuddin As-Subki, anak kepada Taqiyuddin As-Subki, yang semua orang dalam mazhab Syafi'i akan tahu As-Subki. As-Subki telah buat dalam kitabnya iaitu At-Tabaqatul Kubra, tabaqat yang paling besar, iaitu Tabaqatul Syafi'iyah, tabaqat ulama-ulama Syafi'iyah. Dia sebut di dalam kitab dia kata sami'tu abi rahimahullah yaqul, aku mendengar bapakku rahimahullah menyebut. Bapaknya ialah Taqiyuddin As-Subki. Ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata, ahsanu ma salla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-kifiyah, sebaik-baik salawat kepada Nabi ialah kifiyat ini. Kifiyat yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bapa dia kata, waqala man ata biha faqad salla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam biyaqinin. Sesiapa yang mendatangkan lafaz ini, lafaz yang macam dengan hadis ni, dia benar-benar telah selawat kepada Nabi dengan yakin. Wa kana lahu jazaa al-warid fi ahaditsis salati biyaqin. Maka adalah baginya itu pahala seperti yang disebut di dalam hadis-hadis selawat dengan yakin. Yang ni siapa yang selawat macam Nabi bagi tahu ni, ganjaran dia yakinlah seperti mana yang Nabi bagi tahu. Kemudian dia kata wa kullu man jaa bi lafdhin ghairiha fa huwa min ityanihi bi salatil matlubati fi syakkin li'annahum qalu kaifa nusalli alayka qala qulu kadza wa kadza. Dia kata ada pun orang yang berselawat dengan lafaz yang selain daripada yang Nabi bagi tahu ini, iaitu mereka ini mendatangkan untuk selawat itu dengan satu lafaz, selawat yang dituntut dengan lafaz yang syak. Syak ni boleh jadi boleh jadi diterima, tapi dia tidak seyakin seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Kenapa kata dia? Kerana mereka itu, para sahabat radhiyallahu anhu, mereka yang kata kaifa nusalli alaika dalam hadis-hadis itu, bagaimana kami nak berselawat padamu. Kemudian Nabi kata waqal qulu kadza wa kadza, kamu kata begini dan begini. Jadi kata Taqiyuddin Tajuddin As-Subki dalam Tabaqatul Syafi'iyah, tabaqat ulama-ulama Syafi'iyah, dia kata ini adalah the best untuk kita selawat pada Nabi dengan sirah yang diajar. Hak yang lain tu macam-macam orang nama selawat itu dan ini, orang selalu bagi tahu, terpulang pada mereka. Tapi kalau tanya saya bersama dengan Tajuddin As-Subki, hak mana Nabi ajar is the best. Hak lain tu saya tak petikai lah. Mereka ada macam-macam sirah-sirah yang datang, itu yang di-create ataupun yang diwujudkan oleh orang-orang kemudian. Tapi yang warid daripada Nabi SAW, inilah yang mana yang disebut dalam hadis. Itu dulu landasan dia, supaya kita tahu apabila saya berselawat, saya bukan saja berselawat kepada Nabi, saya berselawat seperti yang Nabi ajar kepada saya. Macam tu dia. It is very important dalam following the teaching of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, di dalam mengikut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, kita tak salahkan, katalah kata habis tu kalau kita selawat yang lain tu tak diterima kan Sayyidina wa Maulana, saya pun sebut juga. It's okay. Sanda kita Khaliluna Habibuna, Abu Hurairah pun kata qala Khalili, kata Khalili kekasih pun, it's okay. Tetapi untuk kata dia itu better than what Nabi SAW telah ajar, sukarlah.
Kerana mestilah yang Nabi is the best. Mesti the best. So kita tak apa, bukan nak pergi kepada situ, tapi saya nak bagi landasan itu. Apabila kita faham landasan itu, kita kena mengetahui selawat ni is not because of the word itself. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad ataupun sebagai orang tasayyud Allahumma salli sayyidina Muhammad. Hatta Ibn Bas dia kata la ba'as, tidak mengapa lah itu. Ya kalau tapi yang the best ialah Nabi sebut. Tapi tak apalah. Ia bukan lafaz tu yang ada power, maka kau tukar lafaz tu maka bagi power pada rahmat Allah lah yang memberikan kurniaan kepadanya. Macam kita lah apabila kita sebut ayat kursi, bukan ayat kursi tu yang power, tetapi rahmat Allah yang ada pada orang yang membaca ayat kursi itu di atas keyakinan dan keimanan kita pada ayat berkenaan. Demikianlah ayat-ayat yang lain kita baca surah-surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas dan seumpamanya. Maka kita hendaklah tahu apabila kita berselawat kepada Nabi, apabila daripada selawat itulah yang lahir daripada perasaan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lahir daripada lambaian kita terhadap titah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang lahir daripada cinta kepada agama dan orang yang membawa agama, of course kan, macam kata Qais kan, marartu bi diari Laila, aku lalu di perkampungan Laila, wa amastu zal jidara wa ma hubbu dari syaraf qalbi walakin hubba man sakana diyar. Di dalam syair, aku lalu di perkampungan Laila, aku pegang dinding-dindingnya bukan kerana cintakan dinding itu yang merindukan hatiku, tapi cintakan kepada orang yang tinggal di dalamnya. Itulah cinta, kerana agama itu dibina di atas cinta. Semua yang ada dalam agama ni ialah cinta, hubb wal khudu', cinta dan taat. Orang yang taat kepada Allah, orang yang melakukan tanpa cinta, ia tidak memberikan apa makna. Orang yang salat kepada Allah dengan waktu ataupun puasa ataupun melakukan dakwah tapi tidak kerana cinta dia kepada agama, ia tidak memberi makna kepadanya. Kerana agama itu cinta. Sebab tu Nabi SAW, hatta akuna ahabba ila, sehingga aku lebih dikasihi. Hubbullah wa rasul, hubbullah wa rasul, yuhibbullah wa rasul, cintakan Allah dan Rasul. Semua cinta, agama di atas cinta. Agama di atas cinta. Maka apabila seseorang itu berselawat di atas cinta dia kepada Rasulullah SAW, cinta yang lahir daripada kerana Rasulullah lah bashar, insan yang telah membawa, yang ditabalkan menjadi Rasul, yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Risalah Allah Islam itulah yang paling kita perlukan dalam kehidupan ini. Dan berselawat kepada Rasulullah itu tanda menghargai kurniaan Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Kamu ingat aku ingat kamu, kata Allah. Kan kamu bersyukur padaku, jangan kamu kufur. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, cukup kalau dengan sepatah ayat ni untuk kita melakukan segala zikir termasuk selawat lah. Kamu ingat aku ingat kamu. Hanya kamu sebut aku sebut kamu. Kalau Allah sebut kita, kalau Allah ingat kita, besar maknanya. Kita kalau jumpa ni dalam manusia kan, jumpa satu orang besar, tiba-tiba sebut nama kita. Yang di Petua Agung kita orang kampung, tiba-tiba sebut nama kita. Oh, kita buat potongan sebutan dia setengah minit tu. Padahal tak ada apa pun, sama-sama makhluk je kita ni. Tapi kalau Allah menyebut kita, mengingati kita, ia sesuatu yang besar. Maka demikianlah makna selawat. Walaupun kalau bukan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, selawat berapa? Satu ya, Allahumma salli ala berapa? 200. Bukan itu, tapi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang terbit daripada suatu perasaan kecintaan kepada Nabi yang membawa agama yang besar. Dan membanyakkan selawat itu, ia bukan menghubungkan saja kita dengan Nabi, bahkan ia yang paling utama menghubungkan kita dengan zat yang mengutuskan Nabi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika itulah mafhum selawat yang kita faham, selawat itu mempunyai fadilat yang besar dan kesan yang besar di dalam kehidupan setiap orang. Dia akan melihat keajaiban demi keajaiban kesan selawat, kurniaan demi kurniaan. Sama dengan apabila kita beristighfar dengan istighfar yang banyak, 1000, 2000 kali. Bukan soal jumlah itu, tapi soal hati yang begitu
begitu tulus, hati yang begitu pasrah ketika menyebut astaghfirullahalazim, rabbighfirli, Tuhan ampunkanlah aku. Dan inilah makna yang sepatutnya kita semua cuba hayati apabila kita melakukan apa-apa amalan agama. Sebab itu balik kepada jalan salaf, balik kepada jalan para sahabat radhiyallahu anhu, balik kepada contoh teladan para tabi'in. Dia are the best example. Mereka adalah contoh yang terbaik di dalam pelaksanaan hukum hakam dan penghayatan agama ini. Ya, terima kasih. Sama-sama Datuk. Bila Datuk sebut tadi, kalau YDP Agong sebut nama kita pun kita suka. Saya ni Datuk berbunga dah hati bila Datuk sebut tadi Rara. Rasa nak cut terus video tu. Allah sallallahu. Jadi bila Datuk sebut selawat tu, it's not a word itself. Maksudnya kita kena ada hadirkan juga rasa cinta. Kita berselawat pada masa yang sama, kita santuni orang yang susah. Kita berselawat pada masa yang sama, kita menjaga silaturahim. Betul kan begitu Datuk? Maksudnya kita apa yang Rasulullah buat terus diaplikasi pada diri. Gitu kan Datuk? Kalau kita cinta kepada Nabi, tentu kita cinta pada ajarannya. Yalah, of course kita ada kelemahan. Semua kita ada kelemahan kita. Tetapi kenapa kita sayang kat Nabi? Saya bimbang setengah orang dia sayang kat selawat tu bukan kat Nabi. Dia mungkin dia confused. Dia duk rasa power selawat tu. Dia masa selawat tu pun dia dah putus dah ingatan dia kepada Nabi dan ajaran Nabi. Dan kita dia duk ingat banyak selawat sehari tak dapat kerja, boleh dapat kerja, dapat duit banyak, kemudian dapat dia dah mari pergi tu. Bukan saya kata tak ada fadilat dan selawat, tetapi itu telah akhirnya dia jadi fokusnya kepada wording selawat itu. Dia telah terlupa bahawasanya selawat itu ialah menghubungkan dia dengan Allah Azza wa Jalla bagi mengingati makna yang besar. Kerana kita bukan minta pada Nabi. Setengah orang kadang-kadang dia selawat, dia rasa macam dia minta pada Nabi. Kita Allahumma salli ala. Ya Allah, selawatlah kepada kepada Rasulullah. Kita minta kepada Allah. Selawat itu menghubungkan kita dengan Allah. Cumanya kontennya meminta kebaikan untuk Nabi. Setengah orang dia duduk selawat, dia duduk ingat rasa macam dia duduk minta kat Nabi. Ataupun dia duduk panggil Nabi. No. Allahumma. Ya Allah. Minta pada Allah. Cuma kita minta Allah kebaik, tanda kita menghargai kurniaan Allah pada Nabi. Kan? Allah Akbar. So saya ingat kita kena betul dalam sekarang apabila orang dalam pandemik khususnya kan, manusia keletihan sebenarnya. Dia fatigue, dia letih. Bila dia letih, okeylah dia tengok macam-macam. Apa dia lagi yang benda-benda dia menanti keajaiban. Saya bukan menafikan keajaiban, saya juga selalu sebut perkataan keajaiban ini. Dan alhamdulillah saya rasa kebanyakan orang dan saya yang kerdil ni pun dapat peluang juga merasa keajaiban daripada segala ajaran zikir ini, yang mana kita dapat melihat apa yang kita tak mungkin kita tidak dapat lihat tanpa melazimi zikir, mengalami apa yang kita mungkin tidak alami jika kita tidak menghayati zikir. Tetapi keajaiban itu datang setelah kita memahami ajaran itu. So apabila kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betul mulut maki orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betul. Come on. Ya Allahumma, ya Allah kan. Betul sebut pada Nabi, tanda kita sayang kat Nabi. Tiba-tiba kita against Nabi punya ajaran. Kita ada kelemahan, tak apa. Tapi janganlah jadikan benda itu sebagai jelas sangat berbeza antara apa yang kita selawatkan itu dan dalam masa yang sama yang kita buat hal yang berbeza dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tengok masa, saya kata ya Allah, dah hampir sejam kita. Maksudnya singkat tak cukup untuk kita dapat lagi perkongsian daripada Datuk ni. Apa pun Datuk, insya-Allah mungkin ni orang panggil silaturahim ataupun jalinan yang pertama di antara TV Sufi dan Datuk sendiri serta Pro Media Tajdid. Mungkin lain masa kita boleh bersama lagi ke. Tapi Datuk, sebelum saya nak tutup, saya tak kira, saya nak juga
saranan ataupun kata-kata terakhir Datuk, nasihat untuk pemakin semangat kami semua serta bersempena dengan kempen House of Light #Daily Selawat ni Datuk? Mungkin Datuk nak kongsikan tips ataupun dan sebagainya Datuk. Saya tak ada nak nasihat ke orang lain. Saya rasa macam beban untuk saya juga, tapi saya nak nasihatkan diri saya kepada semua orang yang melakukan tugasan so-called kita panggil dakwah. Kerana dakwah ni sometimes very tricky. Dia kadang-kadang dia bukan mencelarukan orang, dia mencelarukan kita sendiri. Ramai orang yang zahirnya dia di atas hidayah, tapi ia sesat di dalam dadanya sendiri, sesat di dalam niatnya sendiri. Di antara dakwah untuk sesuatu yang dia perolehi daripada habuan dunia dan dakwah yang benar-benar yang terbit daripada hati nuraninya yang ingin menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nasihatkan diri saya, bukan orang lain. Kita boleh terkeliru dengan hal ini, terutama apabila kita ternama, ada kedudukan, orang mendengar kita dan seumpamanya. Sukarnya hal ini, jika kita berjaya membereskan perkara yang pertama, iaitu keikhlasan kita berdakwah memang lillahi ta'ala dan mencari hidayahnya dan ingin membetulkan hal ini supaya kita dapat pahala di akhirat, termasuklah apa yang pihak TV Sufi ini sedang laksanakan. Jika itulah seruan kita, termasuk seruan sama ada orang berzikir, berselawat dan seumpamanya, yang bukan kempen media sosial sekarang dengan saya buat video tajuk sekian-sekian, banyak likes, banyak penonton, itu ya satu sudut keduniaan, tapi dakwah lebih daripada itu. Ia bukan itu sempadannya. Dakwah ialah bukan memburu likes, tapi dakwah ialah memburu kebenaran dan menyampaikan agama ini dengan cara yang hikmah. Hikmah telah dilakukan oleh semua para anbiya, tapi bukan semua orang menerima hikmah. Kalau orang tak terima dakwah para nabi, bukan berarti mereka tidak hikmah. Tetapi yang pentingnya ialah kepada saudara yang melakukan amalan di TV ini dan yang mengajak pada kempen, saya menyokong usaha ini dan menyokong untuk kita sama-sama berganding bahu melakukan amalan soleh. Dan amalan soleh itu soleh ataupun tidak hanya Allah yang tahu, berdasarkan niat kita dan berdasarkan betulnya kita dengan pelaksanaan amalan tersebut seperti yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ialah kita membetulkan niat kita dalam hal ini. Kita membetulkan bahawa tujuan kita bukanlah tujuan kita nak dapat likes ataupun nak dapat ramai orang suka, tapi tujuan kita supaya kesan dakwah ini, jika orang suka ke, orang tak suka ke, orang maki ke, orang kritik, dapatlah kita balik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, inilah yang telah aku cuba lakukan untuk agamamu di dunia dahulu. Aku cuba lakukan, mudah-mudahan Allah kata aku terima. Kerana syarat untuk Allah menerima amalan bukanlah semestinya ramai ataupun sedikit. Saya selalu sebut dalam hadis Nabi SAW, ada Nabi yang datang pada hari akhirat kelak, umat yang ramai macam Nabi kita Muhammad. Ada Nabi ramai macam Nabi Musa alaihissalam. Ada Nabi yang ada bersama roh, ada sejumlah orang. Ada Nabi yang ma'ahu rajulan, bersama dengan Nabi itu 2 orang lelaki. Ada Nabi ma'ahu rajul, bersama dengan seorang lain. Nabi katalah dia, wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad, dan ada Nabi tak ada siapa pun yang bersama dengan dia. Maksudnya siapa pun tak sokong ajaran dia. Tapi dia adalah Nabi, dia mempunyai kedudukan di sisi Allah. Saya berkempen untuk diri saya yang dhaif, yang penuh dengan kekhilafan, kekeliruan dan sering mungkin tersasar daripada niat yang betul dan tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Jika boleh didengari oleh orang lain juga, biarlah dakwah kita ini dapatlah kita bawa pahalanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan. Dan kempen Mari Berselawat yang dilakukan oleh pihak TV Sufi dan selain daripadanya adalah kempen yang baik. Yang penting bagaimanakah pihak yang berkempen dan yang dikempen untuk memastikan apa yang diamalkan di dalam kempen itu menjadi pahala dan ganjaran di sisi Allah Jalla wa'ala. Terima kasih.
Allah Akbar. Datuk, terima kasih banyak dari sudut kami. Terima kasih. Mungkin kami akan jadikan tu sebagai pedoman lah untuk kami supaya dia tak off track, bukan memburu likes tapi kita memburu keredaan Allah. Terima kasih banyak Datuk. Untuk para penonton yang bersama dengan kami pada malam ini, terima kasih banyak saya ucapkan. Dia jadi speechless Datuk, speechless, tak tahu nak cakap macam mana. Terima kasih yang amat. Mungkin satu hari nanti ingin kami ni untuk buat ziarah ke pejabat Datuk, insya-Allah nanti kita akan kita akan terus buat. Ana sebenarnya salah satu sebab ana bila PA ana hantar, ana terima, ana tengok nama TV Sufi ana tertarik dengan perkataan Sufi. Bukan ana positif dengan Sufi. Sufi kalau tengok dalam puisi ana pun ana sebut contohnya Sufi yang tulus kan. Jadi Sufi ada satu istilah yang tidak ada masalah. Ada dalam sejarah Islam, dalam membuktikan ada ulama ahli tasawuf dan Sufi. Tapi yang perlu kita selaraskan ialah Sufi yang berdasarkan kepada seperti mana Sufi-Sufi ahli-ahli Sufi yang mementingkan nas dan dalil, Al-Ghazali dan seumpamanya, dan juga sebentuk Al-Junaid dan berbagai yang berada di atas syariat, hatta Abdul Qadir Al-Jilani dan seumpamanya. Jangan baca mereka daripada tulisan orang, baca mereka daripada nas mereka sendiri, baru jadi Sufi yang asli, insya-Allah. Kalau baca Sufi dengan cerita orang mengenai Abdul Qadir Jilani mungkin tak bertepat, tapi kalau baca buku Abdul Qadir Jilani sendiri, kita akan melihat Sufi yang benar. Sufi hatta Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah memuji Sufi-Sufi yang saleh, ahli Sufi yang saleh. Mudah-mudahan TV Sufi ni adalah TV Sufi yang insya-Allah membimbing kita semua ke jalan Sufi yang diredai oleh Allah. Amin amin ya Allah. Saya nak bagi tahu info lah sikit untuk Datuk. Kami ni tim anak-anak muda yang membuatkan kami jadi trigger ataupun tertarik untuk meletakkan nama TV Sufi tu sebab ada terbaca satu, Sufi ni dia bukan orang yang baik tapi orang yang sibuk membaikkan diri. Maksudnya kami pun berhajat untuk jadi begitu Datuk. Mohon doa Datuk lah. Itu Sufi yang zuhadul awail, ahli zuhad yang awal, ahli zuhad yang awal, yang mereka itu terdiri daripada para tabi'in dan seumpamanya yang menumpukan Sufi untuk membersihkan diri, membina keikhlasan, kejujuran, membuang takabur, riak, sum'ah dan seumpamanya. Sehingga bila tiba-tiba satu zaman, maka Sufi itu jadi falsafi. Dia jadi tasawuf falsafi, jadi falsafah. Bila falsafah dia tak bincang dah tentang banyak tentang Quran ni, dia duk cerita tentang apa ada di sebaliknya, nampak di sebalik makrifat apa, berjalan di atas air. Dia mula duk cerita-cerita benda, bukan penyucian diri lagi, dia duk cerita keajaiban. Kalau tengok orang ni tembus hati dia, dia sudah tak pergi ke situ. Mudah-mudahan kita kembali pada zuhadul awail, ahli zuhud yang awal. Saya note kejap Datuk, menarik tu Datuk. Jadi untuk para penonton begitulah program kita pada malam ini. Ruginya kalau tak selawat. Jadi setelah apa yang Datuk kongsikan kepada kita semua, saya rasa banyak sangat mutiara kata untuk kita pegang sesuai dengan zaman masa kini yang penuh dengan cabaran ni. Jadi saya mewakili tim tvsufi.com mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Datuk atas kesudian bersama dengan kami pada malam ini. Terima kasih juga kepada Jabatan Mufti Perlis sendiri, kepada Pro Media Tajdid, kepada semualah para penonton yang sudi bersama dengan kami pada malam ini. Itu saja Datuk. Mungkin terima kasih banyak, jazakallah khairan katsira. Sampaikan salam saya pada semua tim dan selamat berkenalan. InsyaAllah Datuk. Ambil saya sekali jadi ahli Sufi kan dah. Allah. InsyaAllah jumpa lagi. Baik, insyaAllah Datuk. Terima kasih. Jumpa lagi kita pada masa akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Jadi kepada anda semua para penonton yang telah lama bersama dengan kami, hampir setahun lebih penubuhan TV Sufi ni, jangan keluar lagi, tolong jangan live lagi, dengar dulu
Terima kasih banyak-banyak menyokong kami daripada awal sehinggalah sekarang ini masih lagi setia bersama dengan kami. InsyaAllah banyak saya kira apa manfaat yang boleh kita ambil pada malam ini. Kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu membuatkan diri kita ini tenggelam ataupun mempraktikkan apa yang Rasulullah cintai ataupun kasihi. Kalau kita ada sekarang ni musim pandemik dan sebagainya, kalau tuan-puan para penonton besarkanlah jiwa, ataupun kalau ada tengok jiran-jiran yang kesusahan, ada rakan-rakan yang diuji dengan kesempitan dan sebagainya, bantulah mereka, kerana di samping kempen kita House of Light #Daily Selawat ini, kita juga ingin mempraktikkan sunnah-sunnah Rasulullah yang lain. Jadi insyaAllah jangan lupa untuk terus bersama dengan kami pada 17 hari bulan 7. Setiap minggu kita ada program, cuma 17 hari bulan 7 kami bawakan special kepada anda semua para penonton tvsufi.com. Dr. Profesor Madya, Dr. Haji Farid Ravi Abdullah, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar Alumni Quiz College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, tak lain tak bukan untuk slot istimewa kami Grand Maulid. Kita sama-sama Grand Maulid dengan ada kumpulan iringan yang tu kami akan reveal tak lama saja lagi, tapi teruskan bersama dengan tvsufi.com setiap minggu pada hari Jumaat sebelum majlis pada malam ini melabuhkan tirai. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih dan saya mohon maaf kepada semua para penonton sekiranya ada apa yang kami lakukan ini menyinggung mana-mana hati pihak ataupun ada pihak yang tersentuh dan sebagainya. Kami mohon ampun, tak lain tak bukan. Tujuan kita semua umat baginda Nabi Muhammad SAW adalah untuk menghidup ataupun membangunkan cinta dalam jiwa kita semua. Kita hidup berkasih sayang, kita bina silaturahim kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara mohon mengundurkan diri. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad.